Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Artinya sihat berbenar, insya-Allah kami doakan. Kembali menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah masih lagi belum terlambat saya nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Dan hari ini, tarikh hari ini 3 hari bulan 1 2023 bersamaan dengan hari Selasa. Dan insya-Allah mudah-mudahan apa sahaja yang tuan-tuan puan-puan lakukan, rancangkan pada hari ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuklah hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita dapatkan manfaat, sama-sama kita dapatkan ilmu dan pencerahan dalam topik yang kita nak bicarakan hari ini para penonton, iaitu kita nak fokuskan kepada fiqh yang mana tajuknya mencari rezeki. Cuma ada sesuatu yang saya nak kongsikan, hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madatcenter.com. Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, kaedah mudah 5 minit hafal Al-Quran, diary solat anak, kemudian si Oyin, diet cara Rasulullah SAW, dan banyak lagi. Tingkatkan ilmu pengetahuan sambil meninjau perkembangan Murtada Dakwah Center, yakni sebuah pusat komuniti Islam dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Baiklah para betul sekalian, hari ini 1 jam lebih kurang, sejam setengah lah kita akan sampai ke penghujung rancangan nanti. Apa yang kita nak sembangkan iaitu fiqh mencari rezeki. Artinya teman seronok benar hari ini, dari kampung teman datang kemari. Yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa khabar? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sihat orang tua. Allah. Jadilah orang tua kan. Ya ke tua, nampak muda benar kata. Alhamdulillah, kalau benar alhamdulillah lah. Awal bodik Datuk. Alhamdulillah. Baiklah Datuk, hari ni kita nak sembang-sembang tentang fiqh mencari rezeki. Dan saya yakin para penonton yang menonton ketika ini pagi-pagi dah mula sibuk nak memandunya, nak ke tempat kerja, mungkin ada naik kemudahan awamnya, juga sibuk berasak-rasak tu kan, sebab nak mencari rezeki. Cumanya apa yang kita akan bicarakan hari ini, bagaimana yang dikatakan sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bagaimana cara mendapatkannya, dan kenapa tuntutan kita untuk mencari rezeki yang halal lagi baik. Cumanya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita nak mulakan Datuk perbincangan kita hari ini berkaitan dengan fiqh mencari rezeki. Sebagai muqaddimah, ada satu soalan yang cantik daripada Izzuddin ni, untuk kita jadikan ia sebagai soalan mula kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki yang mutlak. Seperti mana kita semua sedia maklumlah, Allah itu Ar-Razzaq, yang merezekikan. Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang sekiranya dikehendakinya. Macam mana yang dimaksudkan dengan rezeki yang baik tu Datuk? Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i, terima kasih pada saudara Muhammad Izzuddin. Dan tuan-tuan sedang penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Kalau kita lihat tentang rezeki, disebut sebanyak 112 kali di dalam 41 buah surah. Masya Allah. Dan ayat tentang rezeki saja ada 92 ayat tentang rezeki. Diulang sebut 112 kali perkataan rezeki itu, maknanya diulang 112 kali. 41 surah pula, 92 ayat cerita bab rezeki. Jadi siapa kata bab rezeki ni benda kecil? Benda tu benda yang diulang-ulang sebut oleh Allah di dalam Quran. Kalau sampai 112 kali disebut rezeki, maknanya besar lah tu. Yang keduanya, rezeki ini kita maknakan dia sebagai atar, pemberian. Betul, pemberian. Bila sebut pemberian, dia bukan wang saja, bukan makan saja. Pemberian daripada Allah, rezeki daripada Allah. Dia meliputi umur, dia meliputi rezeki makan minum, meliputi rezeki perjodohan, keturunan, rezeki kesihatan, rezeki yang melibatkan keluarga, jodoh. Itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat daripada sudut betapa luasnya rezeki, bukan hanya semata-mata tentang mencari kerja saja dan menjaga kerja supaya kerja tadi menjadi halal,
dia juga menjadikan apa yang diberi oleh Allah. Hujan pun rezeki. Ramai orang marah pada hujan, asal aku meniaga hujan, asal hujan je meniaga. Padahal hujan tu rezeki. Dia lupa yang dia seduk udara 24 jam tu rezeki daripada Allah. Buatnya Allah stop lah. Buat stop seminit je, dah terkapal-kapal kita. Bayangkan orang yang tidak ada cukup oksigen di hospital tu. Macam mana nak dapatkan oksigen tu? Macam itu. Sebab itu, pemberian daripada Allah ini kena diingat, kena disebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada engkau, sebut. Maknanya ingat selalu, bersyukur selalu. Sebab itu soalan daripada Muhammad Izzuddin tadi, rezeki yang mutlak, rezeki yang baik itu apa? Rezeki yang baik yang pertama ialah halal. Diusahakan dengan secara halal. Dan jangan dilakukan benda-benda yang melalaikan di dalam tuntutan mencari rezeki. Kadang dia dah jadi halal dah rezeki tu. Kerja dia apa? Cikgu, nama dia Syari. Cikgu Syari. Contoh dah halal lah. Macam kenal macam kenal je kan. Tapi asyik tidur je dalam kelas. Hari-hari cikgu tidur. Jadi maknanya kita dah lalai. Kita tak menjalankan tugas kita dengan baik. Ataupun tak semayang. Allah. Misalnya tak semayang ataupun ada rezeki, baik kerja dia bagus tapi tak bayar zakat. Maka dia tidak dikira sebagai rezeki yang baik. Sebab dia hanya halal daripada sudut-sudut hukum, tetapi pelaksanaan untuk mendapatkan rezeki tidak halal ataupun cuai, ataupun kita sebutkan tadi lalai di dalam pencarian rezeki tadi. Dan yang ketiganya juga, rezeki yang kita dapat itu digunakan untuk apa? Kadang dia cikgu besar, dia elok mengajar elok semua, tapi digunakan pada benda haram pula, yang tak baik. Yang tak baik pula, udah dia tikam nombor pula, judi pula. Jadi ini yang daripada awal kita dapat sampailah ke akhir yang kita dapat tadi, digunakan pada jalan yang baik, maka itulah dia rezeki yang baik. Itu dia. Baru sikit ni para penonton sekalian. Jadi saya nak minta kepada anda semualah, para penonton di rumah dan juga tak kira di mana sahaja anda berada, terutama yang menonton di Facebook, mari sama-sama kita kongsikan, kita tekan butang dengan izin share untuk sama-sama dapat kongsikan juga manfaat ini kepada lebih ramai orang, iaitu kita nak bicarakan tentang fiqh mencari rezeki bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Baik Datuk, Allah berfirman dalam Al-Quran seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, banyak firman Allah berkaitan dengan rezeki ni, antaranya dalam surah Hud ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Yang bermaksud, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak, yang melata, yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah akan rezekinya. Cuma je Datuk, memang betul Allah jamin. Bagaimana tuntutan kita untuk mencarinya Datuk? Saya terlihat dalam satu video dalam YouTube, CCTV, satu pakcik tu dia bawa minuman susu ke apa kah dalam beg plastik dia. Tiba-tiba beg plastik dia terjatuh, terhempas ke lantai, habis. Dia tengok je susu dia. Kemudian dia pun berlalu pergi. Bila dia pergi, datang seekor kucing menjilat susu yang berada di lantai tu. Nampak tak susunan rezeki tu? Kita menyangkakan bahawa yang rezeki aku dah ada dah dalam beg ni. Nanti aku sampai di rumah, aku nak minum. Rupanya belum tentu dapat lagi. Rezeki kucing pula. Kucing duduk menung bawah meja tu, apa aku nak minum ni. Tiba-tiba dia pergi order. Tak ada dia order pun. Tak ada dia kata susu, tak ada. Dia duduk menung, apa aku nak makan. Tiba-tiba orang tadi terhempas plastik dia. Terjatuh plastik dia, itulah rezeki dia. Dan jangan tanya pula, Ustaz, dosa kucing tu. Pasal dia makan benda haram. Dia binatang, mana dia soal di hari kiamat, maklum, biar benar, maklum. Dia nak makan apa pun dia berhal lah. Masalah dia, saya nak ceritakan apa yang kita takut dengan rezeki. Apa yang kita ada itu belum tentu rezeki kita. Kadang-kadang rezeki orang lain. Sebab itu kita kena ingat, kita tidak bertuhankan duit. Kita tidak bertuhankan apa yang kita ada, kita bertuhankan Allah. Apa yang kita ada itu Allah Ta'ala beri. Dan Allah Ta'ala suruh kita supaya panjang-panjangkan rezeki tadi. Sama ada dengan sedekah, dengan zakat, dengan hibah, dengan apa-apa saja untuk orang lain juga merasai rezeki itu. Rezeki yang banyak yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita sebarkan. Bukan untuk kita simpan, bukan untuk bermegah-megah, sebaliknya digunakan untuk kebaikan. Ini dah dia dikatakan rezeki, berkongsi rezeki. Jangan berkongsi masalah. Kita hari ini kalau sebab nak cari rezeki, dia bagi punya cantik punya.
Kan? Bila kita nak cari rezeki, kita sorok-sorok aja. Allah. Main saham. Ini kamu yang cerita ke orang tau. Tapi bila kita ada masalah, aku susah, aku kena tipu, dekat 100 orang dia beritahu. Cerita kat Facebook pula. Cerita kat Facebook pula. Kalaulah dia senang, seorang-seorang dia je. Tapi kalau dia susah, dia ngajak orang lain tanggung kesusahan dia. Itu bukan manusia yang baik. Manusia yang baik ialah manusia yang membuka peluang rezeki pada orang lain. Misalnya saya berusaha, saya buka satu kilang. Buka satu kilang yang menjual produk halal, bihun ke, kutiau ke, mi ke, apa benda ke. Saya panggil orang kampung main kerja dengan saya. Saya panggil orang-orang main kerja dengan saya. Daripada situ saya sebarkan rezeki. Yang ni boleh kahwin, yang ni boleh dapat anak, yang ni boleh beli motor, yang ni boleh hantar mak dia pergi haji, pergi umrah. Dengan kilang yang saya buka, mereka dapat menabur rezeki, mencari rezeki. Inilah dia yang dikatakan berkongsi rezeki. Bukan maknanya kita ni duduk di situ je. Sebab tu Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain itu salah satunya ialah dengan berkongsi rezeki. Bagus sangat-sangat. Bayangkan kalau 1000 orang Islam yang mempunyai 1000 kilang. Bayangkan 100,000 orang mempunyai 100,000 kilang. Dia mempunyai produk dia sendiri. Berapa ramai orang yang akan bekerja dia. Memberi manfaat untuk sebab orang itu lain. Imam Syafi'i kata pekerjaan yang paling afdal ialah berniaga. Itu bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab lain mengatakan bertani, bercucuk tanam. Semuanya ini betul belaka. Kalau kita abaikan pertanian, nanti nak makan pun susah. Betul. Tapi kalau kita bertani, tak erti berniaga, payah juga. Jadi semua benda ini kita kena ingat bahawa memberi manfaat kepada orang lain. Awak bertani pun, awak mencari rezeki. Awak lebih dekat dengan tawakal. Maka dia adalah orang yang rezeki yang baik. Orang yang berniaga, dia memperjalankan perniagaan pertanian. Kalaulah tidak ada pertanian, macam mana dia nak berniaga? Kalaulah tidak ada peniaga, macam mana orang petani nak berjalan? Masing-masing memerlukan di antara satu sama lain. Jadi apabila kita gabungkan dua perkara ini, kita sebar luaskan rezeki, itulah dia manusia yang terbaik, itulah rezeki yang terbaik. Allahu Akbar. Antara pengalaman teman lah Datuk, pernah jumpa individu yang sebegini. Dia berjaya membuka kilang dan menggajikan orang. Katanya kepuasan dia bukanlah pada harta yang dia dapat, tetapi apa yang dia dapat bantu orang lain. Itu kepuasan. Betul. Bila kita tengok staf kita kahwin, dia kerja dengan kita, dia kahwin pula, oh kita rasa bangga pula, ya Allah. Betul. Tambah-tambah pula dia kahwin kita pula, oh lagi bangga pula. Jangan marah, jangan marah. Itu bos kahwin dengan pekerja. Contoh je lah kan. Rezeki dia. Maknanya dia tengok majlis perkahwinan staf dia. Daripada situ dapat anak pula. Ya Allah, Alhamdulillah. Dengan sebab dia orang kerja di kilang aku dapat, mereka dia membina keluarga. Dengar cerita pula nak pergi umrah pula dengan kerja tempat. Apa lagi kebanggaan yang boleh kita buat? Yang keduanya, saya lihat bila mereka membuka peluang rezeki. Di antara tempat yang selalu kita pergi ialah bila mereka buka peluang macam itu, mereka sediakan surau. Dalam tempat kerja mereka, di pejabat, di kilang dan sebagainya, dan ada pengajian pula. Saya lihat bila orang datang semayang, staf dia datang semayang tu, satu kenikmatan. Satu kenikmatan bila kita tengok mereka menyediakan tempat untuk solat, untuk berbuka puasa. Kalau datang bulan Ramadan, bayangkan tuan-tuan, apabila kita menyalurkan rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kita bimbing orang di bawah kita pula untuk jadi baik. Jadi dakwah. Sebenarnya rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kalau kita gunakan dengan cara yang baik, dia merupakan sumber dakwah. Macam baru ni Piala Dunia di Qatar misalnya kan. Mereka dikurniakan rezeki oleh Allah dengan kekayaan luar biasa. Luar biasa. Kekayaan di antara negara yang paling kaya dalam dunia. Bayangkan stadium bola pun buat dari aircon. Ada aircon, subhanallah. Rumah kita tak ada aircon. Bayangkan stadium bola boleh buat aircon dan boleh buka pula stadium tu. Boleh buka jalan. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak orang yang menyertai Islam apabila ditonjolkan Islam dalam stadium, di luar stadium, akhlak dan sebagainya. Jadi kita lihat di situ, orang tertarik bila kita mempunyai sumber ekonomi yang bagus. Bila kita mempunyai sumber ekonomi yang bagus, secara tak langsung kita boleh menarik orang. Jadi gunakan rezeki juga sebagai jalan dakwah. Jadi jangan kita membenci orang kaya.
Sebab saya lihat hari ni banyak orang dulu-dulu lah, zaman dulu, dia terpengaruh dengan kesan daripada filem orang kaya jahat. Orang kaya je kedekut. Kesan tu melekat pada kita tau. Asal orang kaya naik kereta besar je, sombong. Bongkak. Bongkak. Tambah-tambah Haji Bakhil. Menurut orang ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Nampak tu. Baik Datuk. Itu persepsi orang zaman dulu menyatakan orang kaya ni adalah orang yang kedekut, bongkak dan lain-lain. Cumanya pencerahan lagi dan lagi kita akan kongsikan kejap lagi Datuk. Ya, termasuklah ada soalan ni, dia bertanya confuse amal ibadat dengan kerja nak cari rezeki, mana satu nak utama. Kejap lagi Datuk ya. Baik. Pencerahannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Setiap jawapan itu dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini kita bicarakan tentang mencari rezeki dalam topik besar kita, fiqh, yang mana kita bicarakan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi kepada penonton sekalian, jangan lupa sebar luaskan ilmu kita pada pagi ini. Tekan butang kongsi ataupun share di laman sosial anda, terutamanya Facebook. Dan Ustaz, Datuk, ada sahabat-sahabat kita terutamanya yang menonton pada pagi ini difahamkan jemaah dan juga pihak pengurusan Surau Istiqamah Fasa 18R8 Putrajaya, juga pihak pengurusan dan juga AJK Masjid Fastabiqul Khairat di Shah Alam turut menonton pada pagi ini. Sampaikan salam pada Datuk katanya. Masya Allah, seronok ada orang ya tanya khabar Datuk ya. Teman ni tak ada orang tanya ya. Ada. Okey Datuk, satu soalan daripada sahabat kita di Facebook, Hafiz Hafiz, dan saya yakinlah ini satu kekeliruan juga dalam segelintir masyarakat. Katanya antara mencari rezeki dan amal ibadah, yang mana satu perlu didulukan dalam kehidupan seharian sebagai umat Islam? Ya, kedua-duanya adalah perkara wajib. Tetapi kita kena lihat di dalam wajib tu ada satu lagi tingkatan, nama dia rukun. Antara wajib dan rukun, setengah orang dia tak faham. Ini rukun. Rukun maknanya benda yang tak ada dia tak boleh jadi. Itu rukun. Di dalam rukun ada juga perkara wajib. Ya. Jadi asas kepada rukun tu apa? Ibadat. Yang kita sebutkan tadi, mengucap, solat, puasa dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang mesti kita buat. Jangan kita tinggal pula. Tak nampak orang khoja ni atas sembahyang macam mana? Tuhan pun faham lah. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Boleh kau tim. Boleh kau tim pula. Jadi sebab itu, siapa pun yang bekerja, letakkan hukum tu nombor satu, rukun dia. Saya sebagai majikan, janganlah menyeksakan staf saya jadi confused. Aku ni kerja tapi aku nak sembahyang zuhur, macam mana bos tak bagi pula. Aku nak sembahyang Jumaat. Saya sebagai seorang majikan, kenalah sediakan ruang untuk staf saya untuk bersolat. Kerana itu rukun dalam kehidupan dia. Masalah dia, Ustaz, saya punya bos tak faham Islam sebab dia tak Islam. Kalau gitu, kita negara bersyukur kita duduk di negara Malaysia. Awak mempunyai hak untuk menuntut kebolehan menutup aurat, kebolehan bersolat, beribadah. Sebab Islam adalah agama persekutuan. Sebab tu kita kadang-kadang kita tak nampak kepentingan agama persekutuan tu. Ada orang tikai pula, tengok sisi minyak pun ada surau. Panggung wayang pun ada surau. Shopping mall pun ada surau. Jawapan dia sebab Islam adalah agama persekutuan. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan dia. Jadi jangan siapa bertikai benda itu. Bila kita dah ada hak tu, pergilah sembahyang. Betul. Jangan bagi lagi alasan saya sibuk lah, sibuk. Surau dah ada. Yuk. Dekat sistem teksi bas ada surau. Apa tak ada suraunya? Dekat sistem minyak ada surau. Orang pergi sembahyang je lah. Banyak benar alasan demo. Itu kalau dah tak nak, di mana pun tak nak. Sebelah masjid pun tak nak dia. Jadi kita lihat di sini, tuan-tuan yang saya hormati, kerja jangan lupa kepada ibadat. Sebab tu saya seronok satu iklan dalam YouTube dulu, iklan tentang azan yang di atas kapal terbang jadi pramugari, bila masuk waktu sembahyang. Yang tengah meeting, bos pula tengok jam, sembahyang dia. Yang di hospital tengah masuk waktu, tengah operate tu tinggal terbelah. Bukanlah, minta maaf ya. Tengah duk sibuk nurse dengan doktor, sembahyang dia. Yang berniaga pun tutup gerai dia, solat sebentar. Maknanya kita utamakan
yang sembahyang situ. Hak Tuhan kita dahulukan. Dan yang keduanya, kalau bos kita tak bagi kita sembahyang, saya dah kata tadi, kita bincang dengan baik-baik. Bincang dengan cara yang baik, kami nak sembahyang, kami nak tuntut hak kami. Kita ada persatuan pengguna, kita ada persatuan Islam, pekerja Islam dan sebagainya. Inilah gunanya persatuan, untuk menuntut hak kita, supaya di dalam kita bekerja, tanggungjawab kita kepada Tuhan tidak kita abaikan. Dan saya banyak jumpa majikan yang memang suruh staf dia sembahyang, yang bukan Islam. Ada satu bos daripada Jepun, dia ada kilang, dia pengurus pengarah di situ. Jepun dah tu? Orang Jepun. Saya jimat dengan dia pakai saya ceramah di kilang dia. Menong saya apa nama, Haji Moto semua pahal. Ni rupanya orang Jepun. Jadi dia kata, mula-mula dia sampai di kilang ni, budak-budak dia datang bulan puasa, tak puasa. Dia kata, kalau dengan Allah pun mereka tipu, takkan dengan aku dia orang tak tipu. Akhirnya dia menganjurkan supaya berpuasa, dia menganjurkan program agama, buat ceramah seminggu 2 kali. Dia Muslim ke Datuk? Tak Muslim. Dia tidak Muslim. Dan dia buat, dan kata bila buat program macam itu, budak-budak dia elok. Barang-barang dia elok semua. Berdisiplin. Jadi kalau orang bukan Islam pun percaya bahawa dengan melaksanakan tuntutan agama di waktu kerja, menjadikan kerja bertambah bagus. Kenapa orang Islam kita sebagai majikan menyusahkan staf untuk mendirikan solat? Cuma bila staf tu dah dapat kebenaran untuk sembahyang lah. Janganlah pukul 3 pun tak masuk lagi. Tidurlah seorang. Buat apa yuk? Buat tambah sunat sikit lah. Sunat apa ke benda pukul 3 petang kau ni? Jadi tak munasabah tu kan. Jadi kalau boleh, jujurlah. Dah orang bagi sembahyang Jumaat, pergilah sembahyang Jumaat. Dia pergi makan mi rebus pula, mi udang pula. Bawa isteri dia, inilah masa saya dengan keluarga pun. Ini family time, kata dia. Family time. Ini orang bagi untuk tahu kau sembahyang Jumaat yang kau pergi pula shopping pula. Jadi kita dah tak amanah dengan Allah, kita tak amanah dengan majikan kita, tak amanah bila nak dapat rezeki yang berkat. Allahu Akbar. Itulah kesian benar orang duk menunggu di kaunter. Mana pekerja kaunternya tak ada menyoping pula ya. Baiklah Datuk, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu kemudian memberikan rezeki kepadamu, kemudian mematikanmu lalu menghidupkanmu kembali. Baiklah, kalau kita perhatikan Datuk, berdasarkan ayat ni, maksudnya setiap yang direzekikan itu akan dipersoalkan setelah kematian. Jadi bagaimana kita nak menghargai dan menggunakan rezeki itu ketika diberikan? Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ini, Allah Ta'ala sebut Allahul ladzi khalaqakum. Kemudian kata Allah thumma razaqakum. Dialah Allah, dialah yang menciptakan kamu semua. Betul. Dan dialah yang memberikan rezeki kepada kamu semua. Maknanya setiap daripada kita ada rezeki. So apa yang takut dengan rezeki daripada Allah? Yang jamin tu Allah yang maha kaya, bukan saya. Saya okey, awak semua jangan takut, saya bagi rezeki. Henti je lah. Rezeki saya pun Tuhan bagi. Tapi yang jamin akan dapat rezeki ni ialah Allah yang akan jamin. Betul. Allah jamin, aku akan bagi rezeki pada kamu semua. Di situ Allah gunakan perkataan khalaqakum, kepada kamu semua Allah jadikan. Thumma razaqakum, kemudian kau bagi rezeki pada kamu semua. Baik Islam ke, baik tak Islam ke, semua dapat rezeki. Yang sihat pun dapat rezeki, yang sakit pun dapat rezeki, semua dapat rezeki. Sebab ada orang yang kata, tak tahulah makcik selama ni harap anak makcik lah. Dia pula mati pula. Sudah. Siapa nak bagi makan makcik? Dia mati kenapa makcik? Meris motor tu dia. Hai makcik, Allah pergi mana? Ada yang kata kalau boleh biarlah makcik mati dulu pun tak apa, jangan dia mati. Kalau dia mati siapa nak bagi makan makcik? Sudah. Maknanya kita beranggapan bahawa anak yang bagi rezeki pada kita. Mana keyakinan pada kita Allah yang bagi rezeki, dan Allah jamin kepada kita setiap daripada kita akan dapat rezeki. So jangan takut. Cuma masalah dia, rezeki yang kita dapat itu setiap satunya dipersoalkan nanti di hari kiamat. Apa benda yang kita buat dengan rezeki kita akan disoalkan. Jadi kalau tak nak soalan yang susah, buat yang baik di dalam dunia.
Macam kita lah kalau nak periksa supaya jawab senang, study elok-elok. Betul. Study siang malam pagi petang, datang periksa exam, kacang je. Senyum je kan. Ongeng je, tambah pula soalan bocor. Lagi ongeng dia buat kan. Macam kita sekarang pun soalan dah bocor. Siapa Tuhan kau, siapa Nabi kau. Maknanya kita dah buat persiapan. Persiapan apa? Aku dah menyalurkan rezeki yang aku dapat dengan jalan yang betul. Di hari kiamat, mudah-mudahan rezeki ni tolong aku. Itulah cara yang sebenarnya, ya, Dato'. Ya. Baik, kita ada pemanggil di talian ketika ini, Dato', yang nak tanyakan soalan dengan Dato' ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Adri dan Dato', saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya, silakan Haji. Terima kasih. Saya ada dua soalan ringkas. Yang pertama saya tanya Dato', apakah benar pintu mencari rezeki bagi anak-anak yang menjaga ibu bapa yang tua lagi uzur itu terbentang luas rezekinya? Yang keduanya, apakah yang bermaksud mencari rezeki dan menarik rezeki? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Datuk, soalan pertama tadi, pintu rezeki bagi anak yang menjaga ibu dan ayahnya. Ya, itu di antara kelebihan orang-orang yang berbuat baik kepada ibu bapa dia. Wabil walidaini ihsana. Di antaranya ialah Allah kurniakan dia rezeki yang baik. Saya katakan tadi, rezeki yang baik bukan duit je. Anak yang soleh. Betul. Anak yang solehah. Itu pun rezeki tu. Rezeki besar. Rezeki besar kalau dapat anak yang soleh, dia doakan pada kita walaupun kita dah mati, pahala dia masih berjalan lagi. Itu anak soleh tu. Jangan kita anggap anak tu bukan rezeki. Ini dapat anak dia cucuhnya api rokok lah apalah. Dia hammer je budak tu. Serupa kes baru ni Datuk. Dia smackdown budak tu. Ingat, anak-anak tu adalah rezeki pada Allah. Bela elok-elok. Kita hari ni bila ada rezeki, niaga elok-elok. Kita jaga rezeki kita elok-elok. Tu anak kamu. Kamu tak didik dia dengan cara yang baik. Tak ajar dia dengan cara yang baik. Dengan akhlak yang baik. Akhirnya dia tak menjadi kepada kita rezeki yang baik kepada kita. Maka kalau kita ada mak ayah, insya-Allah berbuat baiklah. Jangan kata asyik mak sini, asyik datang rumah saya, mak datang, pergilah rumah Kak Long. Halo pula. Kadang-kadang mak baru sampai je, turun pada Grab tu. Asyik rumah saya je. Enggak, baru sampai, baru keluar pada Grab. Mak datang ke? Ya Allah, bila nak balik? Belum masuk lagi tanya, bila nak balik? Astagfirullahalazim. Nama benar tak suka dengan maknya pun, ya Allah. Bila nak murah rezeki? Banyak orang dia kata, Ustaz, saya ni susah benar, Ustaz. Saya dapat duit kereta rosak. Saya kereta rosak je gaji sampai. Kadang-kadang dapat duit lah, ada lebih sikit berniaga, Ustaz. Tapi itulah, ada orang bocor-bocor, bumbung lah, apa lah. Saya tanya satu je. Mak ada tak? Ada? Tahun ni balik belum? Belum lagi. Berapa kali bagi duit pada mak? Mak dah pencen. Mak ada pencen tu hair dia. Tapi awak sebagai anak, apa yang awak buat baik pada mak? Mak pencen punya. Setengah orang dah kata, Ustaz, mak saya pencen, dua pencen, Ustaz. Dia cikgu, dia arwah bapak pun cikgu. Jadi dua pencen dia kan. So saya rasa saya tak payahlah bela jaga dia kan. Itu pencen-pencen dia. Awak sebagai anak, awak tengok apa keperluan dia dan apa kemampuan untuk awak beri pada dia. Setengah orang dia tak kisah. Kemudian dia mula mengharapkan, ya Allah, rezeki yang baik, rezeki. Nak rezeki yang baik apa kalau awak mengabaikan mak dan ayah awak? Takkan dapat benda itu. Ya. Di doa murah rezeki. Diri sendiri menyusahkan rezeki masuk. Betul. Salah satu puncanya sebab tak jaga mak bapak. Allahu Akbar. Baiklah para penonton sekalian, kita akan rehat seketika dan banyak lagi yang akan saya tanyakan, terutamanya berkaitan dengan yang dikatakan rezeki murah, ditarik rezeki. Soalan kedua Haji Ismail tu macam mana? Kejap je lagi. Terus bersama kami dalam Tanyaan Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih para penonton sekalian kerana terus menjadi penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan untuk pengetahuan anda semua, kami teguh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Dan dikabarkan ada sahabat-sahabat kita, Datuk, yang menonton dari Singapura. Alhamdulillah. Yang menonton dari Jurong pun ada, Woodlands pun ada. Ada juga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dan juga menonton dari Indonesia. Terima kasih ya. Dan juga sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz di Brunei. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Cumanya hari ini Tanyalah Ustaz, kita bicarakan tentang mencari rezeki bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik Datuk, sebelum kita pergi dengan soalan-soalan yang lain, ada soalan yang kedua daripada pemanggil kita Haji Ismail tadi. Macam mana dikatakan mencari rezeki dengan tarik rezeki? Apa bezanya Datuk? Mencari-carilah. Search. Isabella itu lain, itu rockers. Mencari rezeki. Makna mencari rezeki, makna berusaha. Berusaha, pagi-pagi dah keluar. Maknanya pagi-pagi dah keluar lah, ya Allah. Mencari rezeki tu. Kadang-kadang dia meniaga daripada pukul 3 pagi dah buat dah kari pap dia, nasi lemak dia semua. Itu mencari rezeki. Supaya dia berusaha mencari rezeki. Yang kedua, menarik rezeki. Bahasa yang orang pakai sekarang ni ialah magnet. Dia tarik rezeki. Dia duduk saja tarik rezeki. Macam-macam cara dia tu. Kadang-kadang dia tak buat kerja, dia menggunakan wang untuk melaburkan dia, menarik rezeki. Tapi saya lebih suka menggunakan perkataan menarik rezeki ialah dengan sifat taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian Allah Taala sebut di ayat yang sama. Selepas itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi walaupun dia duduk saja, dia tarik rezeki. Berapa banyak orang yang tak kerja pun, tapi rezeki sampai. Berapa banyak orang yang kerja dia biasa je, tapi rezeki melimpah ruah. Kita tengok dia duduk je, tapi rezeki sampai. Pasal apa? Dia mempunyai sifat takwa, sifat yang menarik rezeki. Jadi kalau tuan-tuan nak supaya kita berusaha dalam masa yang sama, kita menarik rezeki, salah satu benda yang wajib kita buat ialah bertakwa. Jangan susah. Orang yang bertakwa dia tak susah hati. Sebab apa? Dia yakin apa yang dia buat Allah akan balas. Maka jangan kita takut. Ada setengah orang dia nak tarik rezeki, dia kedekut. Sedangkan Nabi dah kata manaqasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Awak nak dapat rezeki tapi awak kedekut. Sedekah lah kadang-kadang kita beli kuih kan, dekat makcik-makcik tepi jalan jual berniaga tu. Berapa kuih makcik? RM4. Alah makcik, RM5 lah. 4 lah. Makcik tu pun nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Berapa sen lah dia untung. Kadang-kadang kita beli harga kuih dia RM1.80. Dekat 2 minit makcik tu cari, mana pula 20 sen, di mana pula 20 sen. Tunggu je. Apa salahnya awak sedekah pada dia? Kan? Sanggup tunggu. Tunggu. Tak apa makcik, saya pun tak ada rushing. Tunggu pula. Tunggu 20 sen. Kedekut betul lah. Bila masa kita nak dapat rezeki yang baik, kalau kita tidak menjadi seorang yang bersedekah. Yang ketiganya berzakat. Berzakat itu merupakan satu tarikan rezeki yang sangat hebat. Allah gantikan balik. Ini tidak. Bila pergi jabat zakat, tolong kirakan zakat makcik kena tak? Pegawai tu pun ambil lah sempurna, kira tontang. Makcik tak bayar zakat, makcik tak cukup nisab makcik. Alhamdulillah ya Allah. Dia seronok tak bayar zakat, tuan-tuan. Makcik jenis apa kau ni? Patutnya kita rasa makcik tak bayar juga. Ini tidak, ya Allah, selamat duit aku. Elok dia bawa beg dia balik ni. Maknanya orang macam ni dia tak menjadikan diri dia untuk tertarik dengan rezeki. Jadi ini berhati-hati tuan-tuan. Berusaha kita panggil mencari rezeki. Tetapi magnet rezeki, menarik rezeki, banyak jalan lain. Salah satu menarik rezeki itu senyum je. Senyum je. Ya, boleh saya bantu. Orang dah suka dah. Pilihlah kuih semua RM4. Pilih senyum. Makna tengok senyuman tu pun dah suka dah. Cuma saya pesan, kalau nak senyum pastikan ada orang. Jangan duduk seorang. Itu namanya wayar putih. Bayangkan kalau satu ustaz bila berceramah senyum, orang suka. Bayangkan seorang peniaga senyum, orang suka. Senyuman itu menarik orang untuk memberikan rezeki pada dia. Cuma yang tak payah senyum ialah imam ketika baca khutbah. Jangan imam buat hair. Alhamdulillah.
Alhamdulillahil qail. Makmum tengok apa imam ni. Jadi tak ada sunat untuk dia senyum ya. Baca elok khutbah. Allahu akbar. Pening pula jemaah tengok ya. Okey, ketika kita ada pemanggil di talian ketika ini Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari Ramli dan juga Ustaz Muhammad Datuk Kazim Muhammad Ilyas ya. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk ni Haji Omar ni kalau senyum manis juga orangnya. Silakan dengan soalan Haji. Senyum tu manis ke tidak itu bukan kita yang tentukan, orang yang melihat. Kita tak melihat pun Dai ya. Kita kalau kita melihat senyum kita tu tak tahulah macam mana. Buat ada cermin agak depan tu ya. Ya betul. Soalan saya begini Datuk. Datuk, kita dah tahu dah rezeki kita ni tak sama Datuk. Ada orang yang dapat rezeki sikit, ada yang dapat rezeki banyak. Soalan saya, kadang-kadang orang yang dapat rezeki banyak tu dia kata itu pemalas tu. Sebab tu dia dapat rezeki sikit je. Tapi dia tak boleh menerima bahawa itu adalah ketentuan. Allah beri itu tak sama rezeki. Jadi soalan saya, bagaimana bentuk pandangan Ustaz dan Islam dan Ustaz sendiri, Datuk sendirilah. Bagaimana pandangan yang begini rupa ni? Kalau orang tu rezeki sikit, dia pemalas. Dan orang itu rezeki banyak, dia usaha lebih. Jadi bagaimana? Adakah ini ketentuan Allah ini boleh dianggap begitu ataupun tidak boleh diterima? Ketentuan qada dan qadar Allah ini yang ada lebih, ada kurang tu. Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Haji Omar punya soalan ni sama dengan ramai yang nak bertanya ni Datuk. Pandangan manusia. Orang yang dapat rezeki banyak ni sebab dia rajin. Yang susah benar naik pangkat itu, yang ada banyak masalah tu hujung-hujung bulan gaji tak cukup tu sebab malas. Boleh ke pandangan ataupun persepsi tersebut? Kalau orang yang bekerja keras tu confirm dia jadi kaya, jutawan. Pekerja kontrak tu lama dah kaya. Mana tengok pekerja kontrak tu. Bancur simen, nyusun bata, pasang bumbung, panjat bumbung. Ada demo tu kaya raya. Padahal demo kerja mana ada berhenti. Betul. Berhenti siang tu. malam. Berhenti tu waktu makan je. Saya tengok bila demo kerja tu. Makan tu berhenti makan pun mencangkung. Punya nak kerja cepat ni. Nak dapat sehari 120, 150 yang profesional lah. Tinggi pula tu. Tinggi pula tu. Oi gaya. Boleh selfie kat atas tu. Jadi kalau demo bekerja keras mata-mata akan dapat rezeki banyak. Oh dia orang lebih layak dapat. Macam tengok orangnya kerja nelayan tu. Pabur lah, jala ke pukat ke pagi buta dah pergi dah. Petang baru sampai dia. Rupa dapat dia. Jadi jangan kita kata bahawa mesti dapat kalau awak bekerja. Tetapi kebiasaannya orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh dia berjaya. Menjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berjaya. Yang memberikan rezekinya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mengaji tak pandai. Tapi jadi jutawan hebat. Sebab apa? Sebab dia bijak. Kita tengok ada satu jutawan di negara China, Jack Ma ke nama kau. Bilion kaya. Betul. Tu. Padahal periksa tak pernah lulus. Periksa tak pernah lulus. Tapi bab mengira duit lulus dia. Jadi ada orang yang bila orang tanya pada dia, apa rahsia kejayaan awak? Dalam satu ucapan dia mengatakan bahawa duit dia bukan duit dia. Duit dia adalah untuk ditolong pada orang lain. Masya Allah. Walaupun dia bukan Islam. Dia kata duit dia ialah yang dia makan, yang dia simpan tu boleh tentu duit dia lagi. Maknanya semakin banyak awak beri, semakin banyak awak akan dapat. Ini falsafah yang kita pegang. Ya, falsafah yang kita pegang. Lagi banyak awak bagi pada orang, lagi banyak awak akan dapat. Jadi kita nak supaya kita dikurniakan oleh Allah rezeki. Tetapi kalau kita malas, tak jadi juga. Bila orang tanya kenapa awak tak kerja ni, rezeki secupak, takkan menjadi segantang. Oh sudah. Habis tu macam mana nak jadi segantangnya? Awak duduk kedai kopi tak habis-habisnya. Dan jangan kita ingat bahawa kedai kopi yang penuh dengan orang itu untung. Bubuh pula, wrestling pula. Penuh sesak. Sebenarnya tak untung kedai tu. Sebab dia orang minum secawan teh tarik dan sekeping roti canai sampai ke petang. Bila masa nak untung? Sama macam kampung teman tu. Bila masa nak untung? Ramainya kedai dia. Ramai lah tapi orang tak keluar. Masuk itu senyap dalam tu. Itu bukan bisnes. Bisnes ialah yang keluar masuk. Itu bisnes. Sebab tu saya tak suka kalau abang-abang je berniaga kedai makan. Letak di situ pula. Wrestling pula. Begini languk nengok organ, nengok je.
Tak, bisnes yang betul ialah orang keluar masuk. Orang keluar masuk. Itu yang ini dikatakan ramai. Bukan maknanya ramai itu dah rezeki banyak dah. Belum tentu. Kalau buat ramai duk minum teh tarik pula sampai melekat dekat dia punya gelas tu. Maknanya daripada pukul 9 tu. Pukul 3 petang tak balik-balik lagi. Main dam pula begini. Oh, khusyuk dan tawaduk. Itu bukan. Sebab itu kita kena cari rezeki yang betul-betul yang boleh mendatangkan. Ada orang nampak perniagaan dia bagus sebab perniagaan dia borong. Memang perniagaan dia bagus, tapi untungnya berapa sen? Kalau dia berniaga kicap misalnya, mungkin satu botol dia untung 5 sen saja. Kalau pekerja dia buat pecah satu botol kicap, maknanya nak dapat untung balik daripada 5 sen tu, mau dia kena jual sedozen kicap. Jadi kita kena lihat kebijaksanaan di dalam bisnes. Kebijaksanaan di dalam berniaga, mencari rezeki, bagaimana untuk bekerja. Macam bidang pertanian. Kita tengok negara-negara yang maju dalam bidang pertanian. Mereka berusaha. Betul. Dari kalau kita fikirlah, nak tunggu daripada benih jadi buah berbulan-bulan, bertahun, baik aku buat kerja lain lah. Tak, mereka tetap bertani. Akhirnya mereka kontrol pertanian dalam dunia. Mereka jaga beras, mereka jaga buah-buahan. Dan jangan kita anggap bahawa pertanian itu adalah satu benda yang meremehkan. Kalau kita berjalan daripada Perlis sampai ke Johor, cuba kita singgah di kedai buah. Tanya buah dia dari mana negeri ni. Semua daripada negeri dia orang. Menunjukkan bahawa dia orang adalah orang yang begitu yakin bahawa rezeki datang daripada Allah. Kadang-kadang kita ni jual je lah tanah tu. Bukannya ada untung mana buat benda 2 kali stamp buat apa, jual lah. Akhirnya kita tak ada tanah. Kita hanya ada wang, dan wang tu pula boleh habis dalam sekelip mata saja. Apa kata tuan-tuan? Kita bertawakal kepada Allah. Rezeki maknanya bertawakal kepada Allah. Kalau kita terlibat dalam bidang pertanian, bagaimana kita nak menjadikan pertanian kita hebat? Kalau kita berniaga, macam mana kita nak menjadikan perniagaan kita itu adalah hebat? Apa benda pun kita yang terbaik. Itu sepatutnya yang ada pada orang Islam. Jangan kita kata tak payahlah, kita macam inilah, makan gaji lagi senang, tak payah fikir apa-apa, mudah tak payah keluar kan, cukup bulan dapat gaji kan. Jadi masalah gitulah tuan-tuan. Allah menyuruh kita mencari rezeki. Kalau kita tak dapat rezeki, bukan rezeki kita sekarang, akan datang rezeki kita. Itu kena ingat tu. Bukan sekarang rezeki kita, akan datang insya-Allah. Allah jamin rezeki, adalah rezeki, jangan takut. Yang penting berusaha dan bertawakal kepada Allah. Itu paling penting. Baiklah Datuk, kita akan sembang lagi dan lagi. Cumanya kepada anda semua, jangan lupa nak jumpa Datuk di Ipoh. Tadi Datuk ada sebut pasal pertanian kan, beli jambu di Perak. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan masalah. Ada juga persoalan yang kita asyik pikir tak jumpa-jumpa jawapannya. Jangan lupa di sini di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, penyelesaian dan juga jawapannya ada. Dan hari ini kita bicarakan tentang fiqh, iaitu tentang mencari rezeki yang mana dekat dengan kita kan. Dan hari ini juga kita sangat bertuah kerana yang bersama dengan kita yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik Datuk, ada satu soalan sahabat kita di Facebook ni, kata jiwa. Amboi namanya. Katanya, kenapa manusia ni tak sedar ada rezeki dalam bentuk istidraj? Dan apakah itu tanda Allah tidak mempedulikan lagi seorang hamba itu apabila istidraj? Mungkin boleh kongsikan jawapannya. Allah itu maha pemurah lagi maha mengasihani. Kamu semayang ke kamu tak semayang, Allah bagi rezeki, tetap beri. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan pada diri Allah Ta'ala tu rahmah, kasih sayang, rezeki. Memang Allah akan bagi. Walaupun bukan Islam, walaupun tak Islam, Allah tetap bagi juga. Tapi ada kata pula, kalau Allah tu bersifat pengasih menyayang Ustaz, kenapa Allah jadikan tsunami? Mati budak-budak semua orang apa? Macam mana Ustaz?
Itu kena pandai cerita lah. Kita cerita bab rezeki ni bukan cerita bab tsunami ya. Gitu. Tu kena tajuk lain tu. Minta penerbit bagi tajuk tsunami pula. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat di sini tentang Allah bagi rezeki. Sebab tu kita tak payah jealous tentang orang lain. Ayah cuba tengok dia tu, tak sembahyang pun bagi Allah bagi duit dia. Ayah tu sembahyang siang malam, ada ayah dapat duit, gaji pun dah cukup. Awak lupa tentang manusia yang Allah dah tak peduli dah. Sebab itu bila manusia ni, bila dia sombong dengan Allah, bila dia tak peduli dengan apa perintah Allah, Allah kata memang dia bagi. Falamma nasu ma zukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Allah Ta'ala kata bila manusia ni dah lupa dengan dia, Allah Ta'ala buka pintu rezeki untuk dia. Bagi pintu-pintu mewah untuk dia. Sehinggalah bila dia lupa, akhaznahum baghtatan. Allah tarik balik dia secara tiba-tiba. Allah. Sebab itu, berhati-hati saudara. Bila kita ni orang yang buat jahat, tapi dalam masa yang sama hidup mewah. Kita adalah orang yang engkar pada perintah Allah. Dalam masa yang sama rezeki mencurah-curah. Begini tabur duit, aku kaya, aku kaya. Ingat kata Allah, akhaznahum baghtah. Allah Ta'ala akan tarik balik pada engkau secara tiba-tiba. Dan kita juga orang yang kita kata kita tak buatlah benda-benda maksiat dan sebagainya, jangan kita pula takjub pada dia. Betul. Jangan kita pula duk kali muka ke dia. Sebab tu Allah sebut tu. Jangan kamu duk memesongkan pandangan kamu kepada orang yang dapat nikmat daripada Allah yang kufur kepada Allah. Jangan tertarik pada mereka. Kekalkan pada rezeki awak. Kadang-kadang rezeki yang Allah Ta'ala bagi, dia tunggu saat dia. Dan kita kena ingat bahawa rezeki tidak pernah salah alamat. Kadang-kadang Allah tak bagi kita rezeki yang banyak waktu kita muda. Tetapi bila kita dah berusia, anak-anak kita semua rezeki bagus. Yang sulung engineer, yang dua teacher, yang keempat lawyer, semua semua. Hebat. Allah Ta'ala bagi anak tu semua hebat belaka. Baik-baik pula anak ni, penyantun pula. Itulah balasan kepada rezeki yang Allah tak bagi banyak pada engkau hari tu. Rupanya Allah nak bagi pada anak dia. Kadang-kadang rezeki, macam mana nak bagi rezeki ustaz? Anak pun tak ada. Allah bagi pada awak jiran yang baik. Allah bagi awak negeri yang baik. Allah bagi rezeki pada awak kampung yang baik. Cuba kita tengok di Malaysia ni, apa rezeki yang tak baik di Malaysia ni? Cakap apa? Awak nak berjalan, boleh pagi-pagi macam ini dah ada tanyalah ustaz. Cuti baru ni pun ramai pergi berjalan. Saya datang jam malam tadi. Tak tahu macam mana jam ni, maknanya rezeki. Kita nak sembahyang senang, nak ibadat senang. Tapi kadang-kadang orang tak nampak benda itu. Duduk dalam Malaysia ni, satu rezeki yang baik dia tak nampak. Keamanan. Ya. Dia ingat benda lain tu semata-mata rezeki. Sedangkan kita duduk di sini, supos nikmat sangat. Saya tengok, hai ya Allah, cuma berhati-hatilah. Jangan sampai kufur nikmat. Kita bimbang, Allah tarik balik rezeki dan nikmat yang Allah bagi pada kita. Allahu Akbar. Itu kita takut Datuk ya. Dan itu juga pernah berlaku pada Qarun. Di penghujung surah Al-Qasas, Allah ingatkan para penonton sekalian bagaimana begitu takjubnya pengikut-pengikut Qarun melihat Qarun diberikan kekayaan yang sangat besar, sedangkan itu kekayaan yang menjauhkan dia daripada Allah. Istidraj. Baik Datuk, ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji tu. Masya-Allah. Ya, Haji Tukinon, mungkin boleh ada line, cari tempat yang ada line sikit. Sebab sekat-sekat dengar tu. Okey, baik. Cuba. Baik. Ini lah ya. Minta maaf Haji, masih lagi tersekat Ji. Ya ke? Cuba cakap. Halo. Ya, silakan Haji. Ada klik. Ya Ustaz. Nampaknya Haji tersekat-sekat lah Haji, minta maaf Haji. Boleh tak kalau Haji cuba telefon semula boleh Ji? Tak apa. Nampaknya ada masalah sikit Datuk. InsyaAllah kita minta Haji Tukina untuk telefon semula, hubungi kami semula. Ada pertanyaan tu. Cumanya Datuk, Rahizah di Cenor, orang Pahang kita ni. Pop Palih. Cantik benar soalannya. Katanya, dari sudut perspektif Islam, apakah hukumnya seseorang yang bekerja keras mencari rezeki tapi sentiasa mengeluh?
Ada je tak kena pada mulutnya ya. Dan berungut-rungut kerana tidak puas atas kepayahan, kesusahan dalam mencari rezeki bagi nafkah tanggungannya. Kadang-kadang tu anaknya dikutuk. Macam mana tu Datuk? Susah mencari rezeki untuk anak, itu pun fi sabilillah. Allah. Susah mencari rezeki untuk ibu bapa ya, itu pun fi sabilillah. Susah dia mencari rezeki untuk diri dia sendiri, itu pun fi sabilillah. Jangan lupa, mana ada fi sabilillah senang? Betul. Tak ada fi sabilillah senang. Buat apa yuk? Fi sabilillah. Itu kutip derma dekat Arab. Itu pun susah tau. Tengah-tengah kutip derma datang polis pula. Lari. Fi sabilillah, mana ada susah? Mana ada senang? Fi sabilillah, semuanya susah. Jadi, kena ujian daripada Allah, dia menghapuskan dosa kita. Jangan sekali-kali merungut. Ingat bahawa ini adalah sedekah. La tubtilu sadaqatikum. Ya, jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan menceritakan balik, memburukkan balik, mengata balik, mengungkit balik bil manni wal adha. Jangan. Makan je tahu. Kerja tak nak. Aku je kerja. Kamu buat apa? Makan je. Kan itu sedekah untuk anak kita. Tak boleh kita ungkit dia. Janganlah ungkit abang. Oh, kesian. Budak tengah makan. Itu pun nasi telur lok kicap je pun. Budak tu lah nak makan nasi balik pada sekolah. Makan. Kerja lah sikit. Kesian budak tu. Elok dia. Kadang-kadang dia lapar sangat. Dia telan juga nasi. Air mata ni jatuh dalam nasi tau. Jadi kuah nasi dia ni. Janganlah abang-abang bersikap macam tu bang. Isteri kita bang. Kamu duduk di rumah apa tahu? Aku kerja teruk cok kelapa sawit tahu. Habis tu kalau dia juga nak cok kelapa sawit, siapa nak jaga anak? Isteri dah lah mengandung, isteri dah lah menyusu anak, dia lah ngemar rumah semua. Kalau abang suruh dia cok kelapa sawit, macam mana? Siapa nak jaga anak? Sadar bini nanti. Loading buah pula tau. Oh, loading mula lori tu. Takkan isteri nak buat. Masing-masing bekerja pada kedudukan masing-masing. Tanggungjawab kita bang, kita sebagai suami bang, kita sebagai ketua keluarga, kita kena cari rezeki. Kita kena tanggung semua. Jadi memanglah susah. Biar susah sedikit kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Slow saya nyanyi itu. Ya. Supaya orang boleh faham. Mendayu-dayu. Mendayu. Kalau kena laju, biar soal boleh juga kan. Tapi pasal nak bagi orang faham bagi buta ni kan. Jadi tuan-tuan, memanglah susah kita mencari rezeki untuk anak-anak kita. Tambah-tambah pula anak pula kuat minum susu pula. Jangan kita merungut. Abang, beras dah habis. Bukan baru beli ke? Kamu ni apa? Mentah ke darah ke apa? Patutnya bila isteri cakap, abang beras dah habis, alhamdulillah. Nanti abang pergi beli lagi. Turun melompat dia pergi beli. Ini tidak. Abang, kopi dah habis. Kau kikislah punya hitam kat dapur tu. Janji hitam sudah kopi aku. Jadi jangan kita berpikiran macam itu bang. Ya, memang susah. Tak ada yang jadi senang. Ada yang kata senang Ustaz, kerja dia goyang kaki Ustaz dapat rezeki. Mesin jahit. goyang kaki. Sekarang mesin jahit tak ada goyang kaki dia tahu. Ada orang yang kerja dia meronda dia dapat rezeki. Postman meronda je kata dia. Semua kerja adalah susah. Jadi ingat, bagaimana nak jadi mudah? Ikhlaskan, berusaha betul-betul, nanti Allah gantikan rezeki, Allah mudahkan rezeki daripada jalan yang lain pula. Terlalu luas rezeki daripada Allah. Paling penting fi sabilillah ya. Ya, betul. Tapi janganlah pula tiba-tiba orang rumah minta apa nama tu, pergilah kerja bang. Beginilah nasib diriku yang malang. Aduh, bukan abang balas kerja. Bukan balas abang kerja. Tapi cuba dengar ni tulang abang dah repuk. Pemalas betul lah. Allahu akbar. Baik Datuk, ada satu hadis Nabi SAW yang mungkin bagus untuk saya bawakan juga pada hari ini untuk kita bicarakan, yang mana Nabi SAW bersabda, liyatiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haram. Maksudnya akan datang suatu pada umat manusia yang mana tidak lagi mereka peduli dengan cara untuk mendapatkan harta. Apakah melalui cara yang halal
ataukah dengan cara yang haram, yang mana hadis riwayat Bukhari. Apakah dengan cara ini mencari rezeki yang tidak halal ini akan meruntuhkan keteguhan iman dan agama seseorang itu? Cumanya Datuk, jawapannya kejap je lagi, insyaAllah. Kita bagi orang tunggu dulu, Datuk. Nak tunggu jawapannya. Cumanya kita akan tutup dulu di TV3 dan sambungannya di TV9. Jawapan kepada soalan hadis tadi, insyaAllah selepas ini. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dan kembali bersama dengan saya Da'i Hadari. Selepas kita rehat seketika, dan kali ini kita nak sambung apa yang kita bicarakan dalam Tanyalah Ustaz hari ini, iaitu berkaitan dengan mencari rezeki dalam topik besar kita, fiqh. Dan kita semua sangat beruntung kerana pada pagi hari Selasa ini bersama dengan kita, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baiklah Datuk, kita nak sambung perbincangan kita ni. Sebentar tadi saya ada bacakan sebuah hadis yang mana mafhumnya Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka ni tak peduli lagi dah dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal atau dengan cara yang haram. Jadi Datuk, dengan cara mencari rezeki yang tak halal ni, adakah ia akan meruntuhkan iman dan agama seseorang itu, Datuk? Ya, sudah pasti. Sebab itu Nabi SAW disebut kepada kita, ya, orang-orang yang tumbuh daging dia daripada sumber yang haram, neraka tempat dia. Ya, maknanya berkaitan dengan akhirat, urusan rezeki. Amaran besar tu. Urusan rezeki ni sampai ke hari akhirat. Rezeki yang baik ke syurga tempat dia. Rezeki yang haram ke neraka tempat dia. Ya. Bila sebut tentang mencari rezeki, kena cari yang wajib, kena mencari yang halal, itu merupakan wajib, kewajipan. Betul. Sebab bila kita salah mencari rezeki, panjang cerita dia. Anak isteri dapat duit haram, mak bapak dapat duit haram. Bayangkan tuan-tuan, gamak ke kita mencari rezeki dengan yang haram, beli beras, bagi makan anak, beli susu, minum anak daripada minum susu anak yang haram. Macam mana anak minum susu ni? Sampai hati ke kita ni? Sian budak tu umur 2 tahun, dia bawa lah botol susu tu, ayah beli susu, tapi daripada sumber yang haram. Sampai hati kita. Jadi jangan kita buat tak kisah aja. Kalau betul-betul kita orang yang beriman kepada Allah, mesti makan daripada benda yang halal, berusaha dengan cara yang halal. Yang haram ni tolak, walaupun dia menyeronokkan silawan mata kita. Rasuah misalnya, siapa nak bagi ustaz, saya tak minta pun, dia bagi ustaz, memang. Tapi kesan dia ar-rashi wal murtashi finnar, macam mana cerita, duduk dalam neraka, kita tak mau. Cuma kadang-kadang rezeki ni orang dah tak kisah dah, sama ada halal ataupun haram. La yubali, makna tak kisah dah. Sebab apa? Sebab banyaknya tanggungan yang dia buat di luar kemampuan dia. Rumah, kereta, kehidupan, gaya hidup yang melampaui daripada batasan gaji dia. Akhirnya dia mula mencari benda yang haram bila dia tak cukup. Dia rasa seronok pula, mudah pula. Sebab itu berhati-hati. Kalau agak-agak tak mampu, jangan berhutang. Hari ni ada orang yang nak mewah, beli kereta mahal, hutang. Nak duduk tempat yang elit, beli rumah mahal, hutang. Bila dah terlalu banyak hutang, kos makin hidup semakin besar. Betul. Akhirnya tak cukup duit. Bila tak cukup duit, mula dia tengok pada benda yang haram. Kadang-kadang nak menipu dalam perniagaan tu sikit sangat, tapi kesan bila kita menipu tu, orang tak percaya. Kadang-kadang kita berniaga roti canai, bagus dah. Telur tak basuh. Telur tak basuh, ada teh ayam lagi di situ. Lantak je bukan ada orang nampak. Tapi kita lupa, Allah memerhatikan kita. Betul. Maka bila kita sekarang ni zaman viral. Bila zaman viral, apa yang kita buat, orang nampak, orang akan viralkan. Habis.
Kita menipu dalam sukat dan timbangan. Habis perniagaan kita. Saya tengok ada orang yang jual buah. Bila dia timbang, buah yang pembeli pilih. Tapi bila pembeli tu ambil duit nak bayar, dia tukar dengan plastik yang lain. Yang dia dah pilih buah yang dah tak elok. Jadi orang ni pun buat balik ke rumah. Bukan buah yang dia pilih. Buah yang dah ada siap-siap. Maknanya orang ini tidak pegang pada ayat Quran, wa auful kaila wal mizan. Hendaklah kamu betul pada sukatan dan timbangan. Tapi nak buat kata apa? Di akhir zaman itulah yang akan berlaku. Orang tidak kisah lagi. Sampai nak buat benda ibadah pun orang menipu sekarang. Nak buat umrah orang menipu, nak pasang kapek di masjid orang menipu, nak buat korban pun orang menipu. Allah. Nak buat badal haji pun orang menipu. Bayangkan tuan-tuan, nama badal haji tapi menipu orang yang kematian keluarga. Saya rasa badal haji bukan harga 1,000 lebih sekarang ni. Bukan harga banyak itu dah. Tolonglah jujur dalam bisnes kita. Tolonglah betul dalam perniagaan kita. Apatah lagi perniagaan itu melibatkan soal agama, soal kepercayaan. Kadang-kadang kita mewakili satu golongan. Bila kita menipu dalam perniagaan kita, akhirnya semua golongan itu akan terpalit. Jadi berhati-hati, jangan terlibat dengan benda haram. Itulah yang saya risaukan, dan saya yakin para penonton yang menonton ketika ini pun risau, Datuk. Sebab apa? Bila sebut tentang penipuan dan rezeki yang haram ini, ia bukan sekadar jual beli, tetapi ia juga terlibat dalam hal-hal agama, termasuk umrah, kan, sehingga menyebabkan ramai jemaah yang tersadai dan lain-lain. Cuma kita harap mereka yang mengaku Islam akan menjalankan Islam dalam kehidupan, ya, secara kafah, insya-Allah. Baiklah Datuk, Al-Syal di Facebook katanya, kenapa mencari rezeki sering dikaitkan dengan waktu awal pagi? Katanya kena sering awal pagi keluar, dan kita dilarang tidur selepas waktu subuh, kecuali bagi mereka yang bekerja shift. Kenapa dikaitkan, Datuk? Sebab ada hadis dia. Bila ada hadis dia, maknanya ada saranan, ada tegahan, ada suruhan daripada Nabi SAW. Berpagi-pagi itu. Berpagi-pagi itu ada keberkatan dia. Dan kita ni dilarang tidur selepas subuh. Maksudnya kalau dilarang tu bukan mana sampai pada tahap haram. Maknanya pergilah kerja. Saya dulu pernah jadi imam masjid. Saya imam masjid merangkap timbalan pengurusi masjid masa itu. Rumah saya dalam kawasan masjid. Dalam masjid. Saya sedang basuh kereta dalam pukul 8.30 pagi gitu. Basuh kereta, datang nyonya-nyonya dalam 4 orang. Dia orang jogging kan. Nyonya jalan slow, buat tai chi nyonya. Dia datang jumpa saya basuh kereta kat depan rumah saya tu. Dia kata, "Encik." "Ya." "Apa pasal talak bunyi?" "Bunyi apanya?" "Itu bunyi pagi-pagi talak bunyi. Apa pasal susah mau bangun tidur." Rupanya tak dengar tu azan. Sebab saya punya menara azan tu kena sambung dek kilat, terbakar dia punya speaker. Jadi duk tunggu nak repair, tak datang repair lagi, dekat seminggu tak azan. Jadi datang nyonya-nyonya ni, dia nak komplain. Apa pasal tak lah bunyi ya? Susah membangun lah. Maknanya tuan-tuan, orang Cina, mereka pagi-pagi bangun dah. Sebab tu kalau kita pergi pasar borong, penuh dengan dia orang. Betul. Buka kedai semua-semua kita. Kedai runcit paling awal, kedai dia buka. Sebab itu saya kadang-kadang kita lihat, bukan kita nak puji satu kaum, kita menindakkan kaum kita, tidak. Sedangkan Nabi dah ajar pada kita, cari rezeki, dan rezeki yang seawal kita cari tadi datangnya daripada sembahyang subuh. Betul. Sebab itu Nabi sebut, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, orang ini di bawah pemeliharaan Tuhan. Dia nak dapat murah rezeki. Kadang-kadang kita bercakap soal murah rezeki, tapi kita tak sembahyang subuh. Kemudian kita tidur sampai pukul 9, dan kita bercakap tentang keberkatan dalam rezeki. Bangun tuan-tuan, pergi solat subuh, pergi sembahyang subuh, berdoa, buatlah apa nak buat, lepas tu kau pergilah kerja. Ada keberkatan pada pagi-pagi bila bekerja itu, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi berpagi-pagi itu sebenarnya banyak keistimewaannya, Datuk, ya. Baiklah Datuk, banyak lagi kita akan sembang-sembang, terutamanya ada soalan berkaitan dengan kalaulah dah sedar dengan kesilapan dan kekhilafan, bagaimana nak kita nak buat selepas ni dalam hal pendapatan kita. Cumanya nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, dan insya-Allah para penonton sekalian, banyak yang kita bicarakan dalam topik kita hari ini, iaitu berkaitan dengan fiqh, iaitu mencari rezeki. Dan masih juga kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Cuma ada suatu pesanan yang sangat baik, sangat penting daripada MC-MC berkenaan dengan berita palsu ni. Dengar elok-elok ya, mengkema semua. Sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum sebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Biar pasti. Okey. Baiklah, kembali kita bicarakan tentang mencari rezeki ni, Datuk. Ya. Jadi Datuk, mungkin kita nak bawakan juga soalan daripada sahabat kita ni. Ini mungkin ramai yang tertanya-tanya juga berkaitan dengan isu keluarga ni. Nur Dahlia Biru di Facebook katanya, Datuk, siapa yang sepatutnya mencari rezeki ni, Datuk, dan menanggung perbelanjaan dalam keluarga? Apakah hukum suami yang tak bekerja malas berbenar untuk mencari rezeki? Dan bagaimana pula dengan suami yang lebih selesa untuk menjadi house husband, menguruskan hal-hal dalam rumah tangga, isterinya bekerja? Yang pertama sekali, itu pilihan kita. Dah kak pilih dapat suami macam tu, dah kak dapat lah. Yang pilih suami tak bekerja, siapa? Banyak orang datang jumpa saya, suami saya tak ada di rumah Ustaz, dia ni, kami macam mana nak buat? Yang kak pilih suami PJJ tu apa? Perkahwinan jarak jauh. Kita duduk di Semenanjung, dia duduk di Sarawak. Bila masa nak tertegaknya rumah tangga, akak yang pilih, so akak dapat lah. Buat apa nak komplain? Ustaz, saya merindui suami saya. Suami pergi mana? Suami saya kerja pilot. Yang kahwin dengan pilot buat apa? Kan? Berapa banyak yang kerja tak payah pilot? Kita sendiri yang pilih, so you dapat lah. Kalau you nak suami yang 24 jam di rumah, kahwin dengan orang stroke. 24 jam ada. Sebab tu, siapa pun yang kita terima, yang kita kahwin, kita pilihan kita. Kalau kita pilih dengan suami yang malas bekerja, waktu bertunang hari tu memang tak kerja, Allah, kita yang support dia. Nampak pun malas dah. Kita support dia. Pergi keluar makan pun kita belanja dia makan. Semua kita semua. Sebab dia tak kerja. Sebenarnya kita nak kahwin juga. Mak larang, bapak larang. Mak jealous. Tahu lah mak tu. Nangis-nangis buat apa? Ini cinta katanya. Ini cinta. Love is blind, mak. Blind kau blind lah. Apa kau blind langsir ke apa ke benda ke. Nombor satu, salahkan diri kita sendiri. Kalau itu yang kita pilih. Sebab tu akak-akak yang belum kahwin, adik-adik yang belum kahwin tu, cari suami yang bekerja keras, yang rajin. Walaupun tak handsome tak apa, janji. Kaya. Contoh kan saya buat supaya faham nombor satu. Kalau itu adalah pilihan kita, terimalah hakikat dia. Yang kedua, kita ada pilihan. Kalau suami dah macam itu, tak bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ala bima faddalallah. Macam-macam Allah Taala bagi pada lelaki-lelaki, salah satunya ialah tanggungjawab menjaga rumah tangga. Tiba-tiba dia tak bertanggungjawab, akak berhak ke pejabat agama mengadu. Jangan mengadu pada ustaz. Tak jadi apa mengadu dengan ustaz. Dia pejabat agama ada. Jangan datang jumpa dengan Da'i Hadari. Kak dah tak tahan ustaz. Kalau kak tak tahan, kak minta cerai je lah. Kau tak nak bercerai, Ustaz. Kalau gitu, kak sabarlah. Kau tak sabar dah, Ustaz. Kalau gitu, kak pergi jabat agama, minta cerai. Kau tak nak bercerai, Ustaz. Kalau gitu, kak sabarlah, kak. Kau tak sabar. Sekali lagi aku yang hilang sabar, kan? Kadang-kadang, kita mengadu masalah kita pada orang yang tak boleh selesaikan masalah. Pergi jabat agama, biar Tuan PTA, Tuan Qadhi panggil suami nasihat. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Kita ada keluarga. Bagi tahu pada mak bapak dia, suami saya ni mak tak bagi nafkah pada saya. Mak, jangan kita nanggung seorang. Jangan kita nanggung seorang. Mak dia ada, mak mertua kita ada. Bagi tahu pada dia. Lain kalau mak mertua cakap, aku tak nak campur, aku tak nak campur, aku tak nak campur, aku tak nak campur. Kalau gitu, minta cerai pun boleh. Minta cerai saja. Apa masalah? Bulan Januari merdeka dia. Merdeka. Heram jaga jabat mahkamah syariah tu. Bukan bulan 8 ke? Bulan 8 ke? Sekarang Januari. Rupanya bercerai. Sebab tu Islam membenarkan perceraian bila dapat suami yang tak faedah macam ni.
Itu hak kita, hak orang perempuan kena jaga di situ. Dan yang seterusnya, abang-abang, kalau abang-abang tak nak kerja di pejabat pun tak apa. Abang-abang tak nak kerja berkebun pun tak apa. Nak jadi suri rumah pun tak apa. Jana pendapatan daripada rumah. Hari ini kita boleh menjana pendapatan. Abang adalah juru ukur berlesen, pejabat di rumah. Abang adalah arkitek, pejabat di rumah. Dia tak ada pejabat pun, dia berhenti kerja pun. Dia buka buat arkitek dia sendiri, firma dia sendiri, lukis, ambil ukur, lukis plan dan sebagainya. Dia hanya juru lukis plan saja. Di rumah dia boleh buat. Ataupun abang boleh berniaga online sabang. Hari ni saya tengok ada orang jual kereta kecil-kecil daripada rumah aja. Pun boleh hidup bang. Jadi kalau abang tak nak kerja terikat dengan majikan, terikat dengan waktu kerja, bekerjalah daripada rumah untuk mendarik rezeki daripada rumah. Jangan langsung abang menggagalkan tanggungjawab sebagai seorang suami, seorang ayah dengan tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Wallahu a'lam. Baik, itu dia satu pesanan yang sangat istimewa yang kita kena pegang, terutamanya para suami ataupun ketua keluarga. Cumanya Datuk Intan Zurina juga bertanyakan di Facebook. Wow. Katanya, Ustaz, Datuk, mohon nasihat. Laptop lah saya. Sempat menyaut lagi tu. Mohon nasihat kepada para peniaga supaya sentiasa berlapang dada dan tiada hasad dengki terhadap rezeki peniaga yang lain. Ini pun masalah juga. Dengki je sihir, dengki je sihir, sihir je dengki. Kerana masing-masing mencari rezeki untuk keluarga. Macam mana tu Datuk penyakit ni? Sebab itu penyakit yang Nabi takut. Salah satunya ini hasad. Allah. Kasrul mal, bila banyak harta, bila banyak wang, bila banyak bisnes dan sebagainya, fayatahasadu, maka berlakulah hasad dengki. Dan akhirnya fayaqtatilu, boleh membunuh pula. Boleh membunuh. Saya pernah sampai di gerai Mara lah, gerai kan, gerai makan Mara, dulu Mara, gerai makan sewa kan. Parking bebas lah, free parking lah. Mana-mana kau nak parking, kau nak makan lah mana. Saya parking dekat satu kereta, dekat satu tempat parking lot tu. Parking situ, tapi saya tak pergi kedai depan kereta saya parking tu, saya pergi di sebelah tu. Ya. Orang tu cakap, parking depan sini, makan sini ya. Parking sana, makan sana. Oh sudah tuan-tuan, saya bila dengar macam tu, takkan aku parking sini pun salah. Dia marah. Direct je sound makcik tu. Wah, parking sini, makan sini ya. Parking sana, makan sana. Parking sana, makan sana kata. Saya pun start kereta belah. Dua-dua kereta, dua-dua kedai saya tak masuk. Lantak korang lah. Kalau pasal pelanggan sama berebut pelanggan pun akhirnya bergaduh. Apa kejadahnya ni? Kesan dia tu, iklan TV kesan dia cukup besar pada masyarakat. Betul. Dan iklan mulut ke mulut juga kesan cukup besar. Kau jangan pergi kedai tu. Kedai makcik tu yang tu, aku tak berani pergi kedai dia. Daripada mulut ke mulut, setempat itu takkan pergi tempat dia. Sebab tu iklan yang kuat juga ialah iklan mulut ke mulut. Kalau kita peniaga hasad, orang akan cerita dia tu meniaga teruk, dia tu menipu dan sebagainya. Akhirnya bisnes kita tutup. Tetapi kalau kita jujur, dia tu bagus, tak berkira. Hari tu aku beli dekat dia RM16.40. 40 sen tu dia halal. Bayangkan. Dia beli buah. Makcik tu datang beli bawa anak kecil, kakak tu bawa rambutan 2 kilo, dia tambah lagi tu. Ni saya tambahkan lagi 2 kilo lebih sedekah ke anak ni. Anak tu sambil berjalan bawa rambutan tu. Mak, pakcik tu baik kan? Apa mak jawab? Baik. Baik dah makna. Baik dah makna tu. Kebetulan mak dia janda. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa salahnya kita tolong-menolong dalam bisnes? Kalau kita berniaga seorang-seorang, bisnes kita kurang. Tapi kalau kita berniaga ramai-ramai, insya-Allah dia akan jadi tembok, dia akan jadi benteng. Betul. Kalau di Ipoh kita panggil benteng dulu ni. Cuba tengok orang bukan Melayu berniaga. Kalau kedai spare part tu, spare part je. Sebelah semua je. Ujung kedai cat. Saya datang mana baru ni. Semua kedai tu permainan, kedai permainan semua. Kalau nak beli basikal untuk budak-budak, kereta ke apa semua tu, tak ada pula dia bergaduh. Kalau di Ipoh tu, dekat Medan Kit tu, semua spare part je. Tak ada bergaduh. Bangsa asing lagi seronok sama berniaga, lagi mereka gembira sebab menjadi tumpuan dalam bisnes. Kita pula kalau boleh, aku nak berniaga seorang-seorang. Bila seorang-seorang, orang tahu apa nak singgah sebab tak ada pilihan. Betul. Jadi kita kena jadi bekerjasama untuk mendatangkan hasil perniagaan yang bagus.
Baik Datuk Fadli Mat Shah, katanya apakah cara untuk mendapatkan rezeki yang baik lagi diberkati? Mungkin Datuk boleh kongsikan tips-tipsnya juga dan bagaimana cara untuk membelanjakannya untuk diri, keluarga dan ummah itu sendiri Datuk. Fadli Mat Shah ni dia orang Pulau Pangkor. Datuk kenal? Kenal. Dia nelayan, keluarga nelayan. Masya Allah. Jadi kalau nak tanya bab nelayan, bila ikan banyak, bila sotong keluar, tanya pada dia. Nak ikan murah pun nak ikan murah pun apa bilih mata biru, mata coklat. Ada. Jadi orang nelayan adalah orang yang memerhatikan bulan, bintang, cuaca, gelora laut. Dia boleh tengok di mana ikan banyak. Nombor satu, kalau nak cari mudah rezeki, belajar dengan pengalaman. Nombor satu, pengalaman. Sebab tu pengalaman adalah ilmu yang sangat mahal. Carilah pengalaman daripada orang yang berpengalaman. Cuba tengok Nabi Musa mencari ilmu daripada Nabi Khidir. Betul. Maknanya tidak malu untuk menuntut ilmu. Dalam kita nak berbisnes, dalam kita nak mencari rezeki, tanya pada orang yang dah melaluinya. Yang kedua, ajarlah orang yang nak belajar tentang ilmu dengan kita, mencari rezeki. InsyaAllah Tuhan tidak akan mengurangkan rezeki kita. Saya dah berceramah da'i dah lebih daripada 30 tahun. Betul Datuk. Dan saya terlibat dengan da'i TV3 beberapa kali, beberapa musim melatih da'i-da'i menjadi penceramah pendakwah. Ya, termasuk saya sendiri jadi, Datuk. Waktu itu saya ceritakan semua bagaimana nak menarik perhatian orang, macam mana nak menjadi penceramah yang baik, bagaimana nak tackle, macam mana nak kekal dalam masyarakat, semua saya ajar. Sepatutnya ilmu tu saya tak payah ajar sebab ilmu tu untuk saya. Tetapi tak, itu bukan cara yang betul. Sebarkan, teruskan berdakwah supaya orang berkongsi rezeki dengan kita. Itulah cara yang betul. Adakah bila saya mengajar da'i-da'i ini saya ketinggalan, saya tenggelam? Tak, saya tetap ada lagi. Sebab apa? Sebab kita berkongsi rezeki. Sebab itu saya minta kepada tuan-tuan, bila kita ada rezeki, jom kita sebarkan untuk kita dapat kelebihan daripada apa yang kita dapat. Dan yang ketiganya, bagaimana nak belanja dengan cara yang baik. Ingat, satu sen itu akan disoal oleh Allah. Rezeki takkan bergerak, tapak kaki kita ni, tumit takkan bergerak sehinggalah Allah tanya beberapa perkara, di antaranya harta, daripada mana awak dapat dan ke mana awak belanjakan. Jadi berhati-hati, belanjakan dengan cara yang baik. Untuk keluarga, untuk mak ayah kita jangan kedekut, bagi je. Untuk isteri kita jangan kedekut, itu bagi. Untuk anak-anak kita, untuk sedekah dan sebagainya, mesti ada. Nak dapat keberkatan. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak jadi kaya? Dua. Pertama, banyak kawan. Banyak kawan, lagi banyak friends, lagi bagus. Buat baik dengan orang. Ya, buat friends. Friends. Di mana ada friends? Cari. Naknya ada friends berapa? Ramai, Alhamdulillah Datuk. Itulah sumber kekayaan. Jaga friends dalam mana-mana media sosial kita. Yang kedua, bagaimana nak murah rezeki? Sedekah. Sedekah. Sentiasa ada duit dalam poket. Jumpa orang, sedekah. Itulah petua membelanjakan harta. Dan Allah ganti balik harta yang kita belanjakan. Baik. Itu dia satu pesanan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Cumanya Datuk, masa alamak dah hujung-hujung benar dah ni Datuk. Sekarang ni Datuk, mungkin sebagai penutup perbincangan kita, ada satu soalan daripada Mak Etun. Mak Etun tanya, apakah ucapan paling tepat yang kita boleh amalkan dalam setiap doa memohon rezeki kita Datuk? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Kita ambil doa yang disebutkan oleh Ibnu Majah. Hadis daripada riwayat Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Kita minta yang itulah. Itulah doanya. Mana tadi? Mak Etun. Mak Etun baca doa yang Nabi ajar pada kita. Ya Allah, berikanlah kepada aku, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus dan amalan yang diterima. 3 benda ni. Pertama, minta rezeki yang bertambah. Setiap pagi dapat tanyalah ustaz. Betul, dapat tonton. Minta lepas main subuh tak ke mana dah, tengok TV3. Yang kedua, rezeki yang baik supaya kita dapat rezeki yang halal. Dan yang ketiganya ialah amalan diterima. Itulah 3 permintaan yang Nabi ajar dalam doanya. Wallahu Masya Allah, itu dia. Baiklah Datuk, untuk memurnikan majlis program kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمدلله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz kerana sudi bersama dengan kami pagi ini, Datuk, ya. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Jadi esok para penonton sekalian, jangan lupa bersama kembali dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz dan moderatornya sahabat saya Da'i Anas. Kita akan bicarakan tentang ibadah talqin yang menginsafkan. Allahu Akbar. Ini pun satu topik yang sangat penting juga untuk kita dapat manfaat, insya-Allah. Baiklah, jangan lupa para penonton sekalian, dalam mencari rezeki yang halal lagi baik itu menjadi keutamaan kita. Dan jangan lupa Ar-Razzaq, Allah yang mengurniakan rezeki. Jangan kita lalai sedikit pun daripada melafazkan kalimah Allah dalam hati dan jiwa kita, insya-Allah. Baiklah, Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.